Okay, ready? Okay, semua tegak dulu, tegak dulu. Ready ready? Okay, ready? Semesta! 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 Okay, thank you. Dan agensi yang datang ke UAE untuk melihat sendiri apa yang menarik di UAE. So kita akan bawa mereka lah untuk kita panggil ronda kampus ataupun tour di kampus. Okay, sebelum kita nak gerak, saya ada sikit briefing lah. Sila pakai telefon anda. Taklah, tu kurang je. So, saya akan jalan. Kalau di sepanjang saya punya penjelasan, kalau ada apa-apa soalan yang adik tak faham, adik boleh angkat tangan dan tanya je saya. Okay? So kalau ada sebarang pertanyaan yang sulit, sebab kita ada daripada international students. So kita ada bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Tetapi bahasa Melayu bolehlah guna. Janganlah sampai masuk UAE terus cakap slang Mak Saleh, tak boleh cakap Melayu lagi. Okay? Still bahasa ibunda kita kena fasih lah. Okay? So, are you ready guys? Ready Okay, so kita akan bergerak. So nanti in specific akan diceritakan oleh Encik Syazwan dalam sesi dalam kuliah. Okay? Okay, let's go. Alright. So, yang pertama adalah, kalau adik boleh lihat di hadapan adik-adik ini adalah bulatan yang telah pun diberi nama Bustan Al-Jami'ah. Tadi ada kan kat dalam galeri kan? So, Bustan Al-Jami'ah ini di hadapannya terdapat senaskah Al-Quran. Nampak tak ada senaskah Al-Quran di atas itu? Di mana dalam senaskah Al-Quran tu tercatatnya surah Al-Alaq verses 1 sampai verses 5. Siapa boleh baca? Bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk ada ujian tau tilawah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lagi? Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam. Okey, adik-adik dah boleh masuk UAE. Okey, selamat masuk ke UIAM. Okey. So, UAE ni dibina falsafahnya. Falsafah pembinaan UAE bermulalah daripada verses surah Al-Iqra yang telah pun adik-adik bacakan tadi. Alright? Okey, so Bustan Al-Jami'ah ni merupakan hotspot untuk mengambil gambar. Kalau kita punya visitor graduan kan, yang masa pesta convocation, memang hotspot, memang beratur nak ambil gambar situ. Tempat tarikan untuk mengambil gambar. Okey, yang kedua, tempat yang menarik di dalam UAE adalah lihat di sebelah kanan kita adalah IRUM Cultural Center ataupun Pusat Kebudayaan UIM. Okey, di sebelah kanan kita ni tu. Okey, di mana ke semua program-program seperti pesta konvo, program-program yang berlevel universiti yang high impact akan dianjurkan di Pusat Kebudayaan UIAM. Nampak tak ada signage yang tertera leading the way? Merupakan official trademark of IUM yang kita aims untuk lead in every aspect yang kita masuk, yang kita sertai lah. Dan terdapat 4 lagi elemen di bawahnya: Khalifah, Amanah, Iqra dan Rahmatan lil Alamin. So kita bukan nak memanusiakan manusia, kita nak memanusiakan kepada kesemua yang ada, pokok-pokok, alam sekitar, haiwan dan sebagainya. Rahmatan lil Alamin, memberi manfaat kepada semua. Okey, seterusnya di sebelah kiri kita dek. Sebelah kiri kita nampak tak replika rumah perak? Untuk pengetahuan adik-adik, replika rumah perak ini dibangunkan hasil kerjasama daripada staff dan juga pelajar daripada Kuliah of Architecture and Environmental Design. Siapa minat nak jadi interior design, designer, minat melukis? Ada tak? Tak ada Tadi kat grup perempuan ramai nak jadi artis. Artis melukis. Ada. Kemal, siapa Kemal? Kalau berminat untuk nak jadi seorang arkitek, bolehlah nanti lepas habis SPM boleh apply lah untuk ke bidang Kuliah of Architecture and Environmental Design, di mana kuliahnya di sebelah kanan. Yes, kuliah dia yang paling unik, yang paling cantik punya seni bina. So apa lagi projek yang telah pun dikendalikan oleh Kuliah of Architecture? Bang, kita gerak bang. Okay,
Student KAED ni memang pandai. Most of the innovation kita rancang bersama-sama para pensyarah. Nampak tak di hadapan ada sebuah bas UIAM? Nampak tak? Itu bukan bas besya-besya ni, bukan besya-besya. Itu telah pun ditransformkan menjadi sebuah cafeteria. So kalau adik-adik nak dapatkan snack seperti biskut, kafe, burger, laksa yang simple-simple snack, adik boleh dapatkan di laman KAED. Nama dia laman KAED. So dalam tu adalah ada air dan simple punya makanan lah. Okey. So itu adalah projek kerjasama daripada bahagian hal ehwal pelajar dan juga Kuliah of Architecture and Environmental Design. Okey dek, apa lagi fakta menarik di UAE dek? Di UAE Gombak ni saya fokuskan UAE Gombak lah. Kuantan nanti kita cerita pasal dengan Kuantan. Di Gombak ni dek, kita punya road one way dek. Once you masuk dekat main entrance tu, you all takkan sesat. Sebab dia one way punya road. You terlepas depan, tak apa. You pusing je, you akan cuba balik. Okay. So sangat senang. Kita punya road one way sahaja. Okay, seterusnya dik, kan tadi saya kata kita UAE ni bulat, kan? UAE ni dia bentuk bulat sebab dia one way punya road. Yang uniknya UAE ni dik, masjid terletak di tengah-tengah. So tak ada alasan lah, no reason for all IUM communities untuk perform prayers in jemaah. Daripada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak boleh pergi sembahyang secara berjemaah. Sebab office terletak di office dan juga kuliah terletak di sekeliling masjid. Masjid dekat tengah, so boleh guna jalan kaki je. Tak perlu pun nak start kereta pergi dan sebagainya. Kecuali kita menuju kepada Kuliah of Information and Communication Technology. So kepada adik-adik yang plan nanti nak melanjutkan pelajaran untuk dalam bidang IT kan, software dan sebagainya, bolehlah apply di Kuliah of Information and Communication Technology, atau kita panggil nama dia KICT. Mesti ada adik kata, wah tak panas ke bang belajar apa kita punya para mahasiswa nak pergi ke kuliah. Ni bang, ni kuliah kayangan ke? Untuk mengetahui adik, kita menyediakan shuttle bus kepada mahasiswa. So tak perlu risau, kalau hujan pun tak apa, bas kita ada bumbung, sama je macam bas ni. Okey. Dan kekerapan ni adalah 15 minit sekali. 15 minit sekali. So tak ada alasan pelajar tidak boleh pergi ke kelas atas alasan tiada kenderaan, kerana kita menyediakan shuttle bus kepada para pelajar. Same goes to our disabled community. Kita ada pelajar yang kurang upaya, yang fully blind pun ada, yang guna wheelchair, dan autism dan sebagainya. Mereka juga mempunyai kenderaan khas untuk membawa mereka daripada kolej kejaman ke fakulti ataupun di UAE kita panggil kuliah. Okey. Okay, di sebelah kanan kita ni adalah KICT lah Kuliah of Information and Communication Technology. Abang nak tanya, tahu tak My Sejahtera Camps? Kalau adik-adik tak tahu, maksudnya adik memang duduk rumah je lah, tak keluar kan? Sebab mana-mana premis yang kita nak masuk, kita kena gunakan My Sejahtera untuk check in dan juga check out. Untuk mengetahui adik-adik, salah seorang daripada yang membangunkan sistem My Sejahtera itu adalah one of our lecturer di kuliah KICT. Power je. Power bro. Lepas tu kita leading the way. Okay. So tak, semua IPTA ada keunikan masing-masing. Tapi UAE yang uniknya adalah keunikan yang tersendiri. Alright. So kalau adik boleh nampak kan, dekat KICT tu ada bulatan kecil. Itu juga merupakan hotspot yang ketiga untuk adik-adik mengambil gambar. Sebab kalau adik-adik ambil gambar kat situ dengan lighting dia, memang nampak awan, bangunan UAE memang nampak cantik dik. Memang nampak macam dekat Taj Mahal dik. Walaupun tak dapat pergi India, masuk UAE pun dah pergi India dah dik. Sebab dekat UAE ni kita ada international student daripada pelbagai negara. Bermula daripada Asia, daripada Indonesia sampailah ke Middle East. Kita ada semua warga negara ada di UAE. So kalau adik-adik dapat satu mahalah ataupun satu bilik dengan pelajar antarabangsa, janganlah lepaskan peluang untuk belajar culture dan juga bahasa mereka. Abang dulu alumni sini tau, dari sini. Roommate saya dulu daripada Pakistan. Tapi unfortunately saya tak dapat belajar banyak dengan dia sebab dia balik bilik je 3 pagi. Dia keluar pagi, dia balik pagi balik. So tak dapat cerita banyak. Tapi saya dapatlah berkongsi sikit bahasa Melayu. So dia pun dah tahu dah, saya dah makan, saya sudah mandi. So the basic language tu dia dah tahu. Tapi saya pula tak dapat peluang belajar bahasa Pakistan. Okay. So itulah uniknya UAE. Dekat semesta tak ada kan semua Melayu kan? Masuk dari UAE. Okey, boleh gerak ni. Apa-apa. Apa-apa. Tu ada seorang India. Dia maksudnya Malaysian lah kan? Chinese lah, Chinese. Semua negara ni. Semua negara. Kau nak apa? Kau nak daripada nak gadis daripada semua ada. Korea ada dik, Korea lagi. Cina pun banyak dik. Tapi dik,
Jangan aim itu dulu dek. Aim untuk nak excel SPM dek. Wah. SPM dek. Adik SPM pun tak dapat lagi. Lepas SPM, you plan your journey, you nak masuk kat mana-mana IPTA. Yang tu nombor 4, 5, 6. Ada dalam list tapi 4, 5, 6. Not the priority lah. Priority is of course excel in academic. Okay? Aim today aim today. Tapi tadi dah macam dah ada hajat tu dah boleh plan lah. So mereka lah yang merancang dan juga merealisasikan segala projek-projek yang telah pun diluluskan oleh pengurusan tertinggi universiti. Mereka lah yang merancang dek. Kan? Nak buat Ustaz Al-Jamiah, apa desainnya? Mereka buat. UIA nak buat coding warna dinding, mereka yang buat dan sebagainya. So segala kerosakan kalau ada penambahbaikan juga dikendalikan sepenuhnya oleh staf-staf development division ataupun pejabat pembangunan. So engineer, arkitek, semua duduk kat situ dek. Alright. So seterusnya dek, di hadapan kita. Okey, adik-adik tahu tak, adik-adik familiar tak dengan STEM? Bukan STEM yang atas sebab cinta dek, bukan dek sorry. Iaitu science, teknologi, engineering and matematik. Okey, so untuk adik-adik lebih menguasai dan lebih nak mengadaptasikan ilmu-ilmu yang adik belajar di semesta, adik-adik bolehlah apply masuk ke Kuliah of Engineering ataupun Fakulti Engineering di sebelah kanan anda. So kita ada banyak engineering dek. Kita ada mekatronik, kita ada mechanical engineering. So mana-mana yang minat kepada STEM tu bolehlah apply masuk untuk Kuliah of Engineering. So dia punya requirement nanti akan diceritakan oleh Encik Syazwan sebentar lagi, berapa kreditor dan sebagainya. Okey. So untuk adik-adik familiar tak dengan robotik? Robot kan? So UIA ni kita dah host dari tuan rumah untuk pertandingan IIUM robotik. UIA yang host program tu. So semua IPTA dan juga IPTS termasuk college community, mereka telah pun menghantarkan wakil mereka untuk mencipta robot yang telah pun dihostkan oleh UIA. Kita dapat grant daripada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mengajukan pertandingan robotik di peringkat IPTA dan juga IPTS. Okey dek, sekarang ni dek, kita menuju ke Kolej Kediaman Mahasiswi. Kita asing dek, lelaki dengan perempuan, kita asing dia punya Kolej Kediaman. UIA kita panggil Mahallah. Mahallah adalah Kolej Kediaman. So ini adalah Kolej Kediaman untuk para mahasiswi. Nampak tak? Itu contoh. Contoh Kolej Kediaman Mahasiswi. Di mana yang uniknya di UIA ni dek, setiap mahallah ni kita berikan nama bersempena dengan pahlawan-pahlawan Islam. Contohnya di sebelah kiri kita sekarang ni adalah Mahallah Aminah. Sebelah kanannya Mahallah Asiyah, di belakangnya Mahallah Asma, di hadapannya Mahallah Halimatus Sa'adiyah. Kesemuanya adalah pahlawan-pahlawan Islam. Okey dek, UIA dek, kita menitik beratkan kebajikan para mahasiswa. Di mana dek? Di setiap kolej kediaman ni kita ada lantik kita melantik pengetua kolej kediaman ataupun principal dan juga warden. Tak warden dekat sekolah. Dekat sekolah panggil warden kan? Dekat UIA kita panggil fellow dek, fellow. So principal dengan fellow ni mereka dikehendaki untuk tinggal di dalam kampus dek. Tapi kita beri mereka rumah lah untuk mereka bawa family mereka untuk stay on campus. Jadi bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin 24 hours. Itulah fungsinya principal dan juga fellow. Kita ada fellow on duty So kalau adik-adik mahasiswa ada yang sakit, perlukan mendapatkan rawatan di hospital, tidak cukup makanan dan sebagainya, bolehlah laporkan kepada fellow and further action will be taken by dan juga galeri IUM. Kita yang ini adalah masjid UIA yang boleh muatkan lebih kurang 9,000 jemaah pada satu masa. So semua staff, student, ada juga orang luar yang semain muat di sini. Kalau tengok
kita hari ni nampak lengang kan, tak nampak student sebab diorang tengah final exam. So tak nampak ada orang bersiap-siap. Kalau tidak akan ada lah student yang bersiap nanti. So kalau tidak dalam masjid tu dia akan buat study group ada sebelum kau pergi next class kan, kita masjid duduk antara pergi ke next class. Okey, so kita akan ke agenda seterusnya adalah taklimat di auditorium library. So kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Abang Izzuddin, Kak Rohaida. Ini kita panggil brother and sister bukan abang atau kakak. Brother and sister. Yang menguruskan hal Dewan Pelajar di IUM. So itu saja. Kita akan bergerak ke auditorium library. Okey, jumpa lagi semesta. Sambut sambutan ke 40 tahun pada Mei akan datang ni. So dah 40 tahun dah UAE ni wujud. Ada yang tak tahu ke UAE itu apa? Tak tahu. So UAE ni adalah universiti awam di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Bukan universiti swasta. Ada yang maklum kepada saya di luar sana yang kata UAE ni bukan universiti awam, adalah RTTS. So bukan. So di sini ada sedikit slide saya sediakan untuk tatapan adik. Saya akan terangkan ini gambar di mana semua program asasi UIM adalah di gambar Pak. So ini ada sedikit gambar yang masa ni kita ambil waktu dia baru siap. Kita ada masjid dan ini bangunan pentadbiran dia. Okey. So kenapa adik-adik perlu memilih UIM? Kenapa kakak pilih? Kakak adalah bahasa utama adalah bahasa Inggeris dan juga bahasa kedua adalah bahasa Arab. So kesemua program UIM adalah dalam bahasa Inggeris sepenuhnya, kecuali subjek-subjek atau program Islamic Studies seperti Arab, Quran Sunnah, Hadis, itu dalam pembelajaran dan dalam bahasa Arab. Kemudian kita mempunyai populasi pelajar dan tenaga pengajar dari yang berkaliber dari dalam dan luar negara. Semua lecturer kita, pensyarah kita mempunyai PhD. Tak ada yang tak ada PhD. So untuk menjadi lecturer di IPTA perlu ada PhD. Dan kita juga mempunyai community dia ataupun population dia dari berbagai kaum dan juga bangsa. Ada lebih 100 buah negara yang belajar di UIAM. Adik boleh kenal dengan mereka, boleh berbicara mengenai latar belakang mereka, culture, kebudayaan mereka. Untuk contoh daripada Arab, daripada Vietnam, daripada South Africa. Dan juga kita mempunyai jurusan atau pengajian yang ditetapkan dari peringkat asasi. So selepas SPM ataupun masa sekarang ni, tingkatan 4 ni, tahun bulan 3 ni masuk kan tingkatan 4, adik dah kena decide nak ambil program apa selepas yang untuk buat certified dalam halal food. Okey, dasar pemilihan dia. Macam mana pemilihan dilakukan ke atas keputusan yang adik-adik terima masuk SPM nanti. So, berdasarkan kelulusan akademik yang baik. Kedua, memenuhi syarat minima. Syarat minima ni nanti saya akan tunjukkan. Kalau nak masuk sains, aliran sains, apa subjek yang diperlukan. Dan pemilihan jurusan yang tepat. Adik-adik perlu pilih jurusan yang tepat
dan yang ada minat, bukan daripada hanya antara pelajar international kita, pelajar antarabangsa. Macam mana nangis? Syabil. Catoy, catoy. Asli, asli. Kena kita zoom.